saya suka mencadangkan, kalau berlaku isu macam ni, anak yang terima tadi, kalau boleh dia sendiri buat perakuan, bahawa dia bersetuju, ayah dia hibahkan tanah begini dan kepada adik dia siap ada rumah. Dia sendiri buat perakuan, takkan dia nak bantah? Kan? Jadi saya suka cadangkan begitu. Jadi kalau benda tu kemah macam tu, kan, insya-Allah benda tu akan selesai dengan baik. Kan? Tapi kalau balik pada persoalan tadi, adakah rumah tu pusaka? Kalau kata benda tu dah lengkap betul buat 14A dan pindah nama, pusakalah rumah tu. Wallahu a'lam. Pusaka pula, bukan pusaka, sorry tuan-tuan. Hibah tu milik anak tu. Okey, saya nampak dia sekarang ni teknikal dia macam ni. Kalau hibah tu berlaku secara pindah milik, kan, dari segi legal civil memang dah jelas milik anak yang ketiga lah dengan rumah sekali. Tapi kita nak kemaskan lagi supaya benda tu jelas, tak timbul pertikaian. Anak yang 1, 2 tu buat akaun sumpah je. Akaun sumpah. Tak perlulah, pada saya tak perlu mati stamp pun tak apa. Akaun sumpah tu dah cok sumpah tu dah lengkap dah. Cumanya kalau melibatkan dokumen, ni lain sikit. Kalau melibatkan dokumen hibah, buat melalui dokumen, benda tu belum lagi ada pengesahan ataupun pemilikan sepenuhnya. Jadi bila berlaku kematian nanti, tak dapat tidak, kena bawa ke mahkamah kan, untuk disahkan di mahkamah. Jadi kalau dokumen pun sama jugalah. Kalau kata diletakkan tanah yang ketiga dengan rumah tu atas milik anak yang ketiga, so dia sendiri ada kekuatan untuk tuntut atas tanah tu. Wallahualam. Baik, okey. Sebelum kita pergi pada soalan yang dah hantar pada saya secara peribadi ni, jadi saya buka soalan pada sidang tuan-tuan yang nak bertanya langsung. Okey, kita bagi pada Kak dulu. Okey. Faham. Okay, terima kasih. Okey, orang bujang kahwin dengan janda 6 anak. Katakanlah 6 anak tu ada lelaki perempuan lah. Okey. Kemudian dia tak seperti orang bujang, kan. Orang tak bujang pun duda pun boleh, tapi duda tu tak ada anak lah, senang cerita. Sama je sebenarnya. Okey, tak apa, kita ambil cerita tu lah. Riwayat dia orang bujang. So orang bujang kahwin dengan janda ada 6 anak. Kemudian suami ni kan, sayangkan isteri tadi, dia ada aset, dia rumah ke tanah, dia bagi ke isteri. Tukar nama lah. Itu hibah lah tu. Kan? Tukar nama, pindah milik lah, kata hibah kasih sayang kepada isteri. Kemudian isteri meninggal. Kan? Dia ingatkan dia bagi isteri tu, dia mati dulu. Rupanya isteri pergi dulu. Jadi bila isteri pergi dulu, sekarang ni dari segi waris, suami tadi waris lah. Dia waris, dia mewarisi daripada isteri dia 1/4. Kemudian baki lagi 3/4 tu akan pergi kepada anak-anak isteri itulah. Anak-anak isteri. Sama ada anak 6 orang tu daripada suami dulu, ataupun anak yang baru dia dapat dengan suami yang terkini tu. 7 orang lah di situ. So berlaku di situ. Okey, itu dari segi hukum dia. Cuma, saya cerita dari sudut cabaran. Biasa apa yang kita jumpa dalam masyarakat kita, dia cabaran dia macam ni. Kadang-kadang anak yang seorang tu dia dakwa tanah tu milik dia dengan ayah dia. Sebab dia kata dia je anak, dia tafsir macam ni. Saya pun pelik, tak tahu dari mana. Dia ni anak seibu sebapa dia kata. Dia buat keluar macam tu. Dia ni anak seibu sebapa, jadi kuat. Yang 6 orang tu anak seibu je. Saya kata tak ada istilah anak seibu sebapa, anak seibu ni tak wujud. Yang ada adik-beradik seibu sebapa ataupun seibu atau sebapa. Itu ada. Anak ni balik kepada siapa mati. Kalau kata yang mati tu isteri tadi, semua anak dia 7 orang. Kan? Yang kata 6, yang kata seorang tu semua berhak. Suami 1/4. Lainlah kalau suami tadi duda ada anak. Kahwin dengan janda ada anak. Bagi tanah tu kepada isteri rumah tu. Isteri mati, so anak suami tu tak ada lah. Sebab dia anak tiri kepada isteri. Oh pula. Okey. Okey, tak apa. Panjang cerita lagi ni. Okey.
Faham? Okey daripada 6, kira 6 tu 5 dah matilah. Yang mati tu mati dulu tu kira. Mati dulu, jangan mati kemudian. Yelah sebelum mak dia lah. Itu kena tanya juga. Kadang-kadang orang kata 5 dah mati ustaz. Kita kena sidik balik. Mati bila? Mati dulu ke mati kemudian? Okey. Mati dulu. So mati dulu tak ada kena-mengena. So sekarang ni si mati ni ada suami dan ada 2 orang anak lah. Perempuan, lelaki daripada hak dulu dan perempuan yang sekarang. Kalau bertanya soal hak, semua berhak. Cuma dari segi kadar tu berbezalah. Yang lelaki tetap dapat 2 bahagian, yang perempuan 1 bahagian, yang suami 1/4. Jadi kita nampak mudah, suami 1/4, anak lelaki 2/4, anak perempuan 1/4. Dari segi hak, semua orang berhak. So dia tidak ada yang lelaki kata dia lebih banyak, so dia berhak atas rumah ni tak. Kan? Maknanya di situlah teknikal kepada takharuh tadi kena buat. Siapa yang nak rumah tu. Kan? Ya. Okey, faham. Dia maksudnya benda tu dah ada persetujuan. Macam persoalan tadilah, soal borang DDA tadi. Kan? Tapi pada saya, kalaulah kata benda tu belum lagi dibuat secara sah, maknanya tidak ada lagi satu perakuan sah sesama dia, kan? Langkah yang terbaik pada saya kembali semula kepada hukum asal. Sebab kita nak mengatakan, nak mengesahkan persetujuan tu, siapa yang boleh mengesahkan benda tu? Jadi balik pada asal, maksudnya yang lelaki tadi, bahagian ada 2 bahagian tu akan kembali kepada anak-anak dia lah. 2 bahagian tu. Kalau dia kahwin, ada isteri, ada anak kan, so 2 tu akan pergi kepada isteri dan anak-anak dia. Iyalah. Maksudnya, yang perempuan tadi dapat 1 bahagian. Sebab kita nak mengesahkan persetujuan tu susah. Kalau dah ada tertulis, lain lah. Kena tunggu geran keluar dulu lah. Geran dah keluar ke belum? Kena tunggu dulu. Tergantung. Jadi kena cek balik. Kalau keputusan dah dibuat di peringkat bicara kuasa kat mahkamah, pada saya benda tu dah selesai. Tunggu perintah keluar. Jadi tunggu geran keluar. Kalau geran keluar memang berlaku kata pembahagian sama rata tu, selesai lah tu. Jadi pusaka kepada lelaki, tak pula akan tunggu kepada anak-anak dia. Jadi sekarang ni tak boleh nak kata apa-apa lah. Macam tu. Okey, baik. Kita pergi pada soalan kedua, abang. Tak ada mic. Okey. Boleh faham soalan tu, tapi jawapan tu saya tak apa, saya jawab dalam beberapa situasi ya. Sebab pokok pangkai dia pencen. Okey. Tu kalau merujuk pada fatwa, pencen bukan pusaka. Kan? Jadi akta pencen dia dah nyatakan siapa yang menerima berhak menerima pencen. So kalau ayah meninggal, ayah ada pencen, pencen tu akan dibayar kepada isteri dan juga anak yang umur bawah 21 tahun. Kan? Jadi kalau anak tu semua dah cukup umur, dah lebih 21 ke atas, so dia tak ada bahagian dah. Isteri akan dapat pencen tu. Okey, itu kalau pencen yang datang selepas kematian. Jangan keliru pencen, dia pencen tapi sebenarnya tak panggil pencen dah. Ayah dah pencen, duit pencen tu dah masuk ke ayah, masuk akaun ayah. Duit memang asal duit pencen, tapi dia bukan pencen yang bukan pusaka sebab duit tu dah masuk dalam simpanan ayah. Jadi duit tu duit simpanan, duit tu pusaka. Tu cerita pencen. Duit yang dah tersimpan dalam akaun ayah tu sebelum ayah meninggal. Kan? Pusaka lah tu. Kan? Tapi kalau duit tu keluar selepas ayah meninggal. Kan? Pencen yang masuk selepas ayah meninggal tu, itu kita kena tengok pihak yang terima tu. Kalau dia kata isteri, isteri lah. Kan? Kalau ada anak bawah umur ada. Cuma saya share sikit benda yang agak pelik. Ada satu kes, ada persoalan timbul macam ni lah. Suami ni dia poligami, dia kahwin. Dia poligami, dia kahwin. Dia kahwin 2. Okay? Dia kahwin 2, bisa ya? Okay, jadi
Jadinya Allahumma salli ala Muhammad. Okey, jadi dari segi pencen dia bekerja. Kan? So macam mana pencen dia sebenarnya? Siapa yang akan dapat? Kalau dia declare dua-dua dapat lah kan? Sepatutnya dari segi keadilannya dua-dua lah patut dapat. Tapi ada kes dia tak declare. Itu masalahnya. Jadi sekarang ni ia memberi kesan kepada isteri kita. Kan? Isteri kita dua, kita declare seorang je. Kita mati, dia yang dapat. Yang nombor dua mari tuntut, tak ada nama dia. Kesian ke dia. Jadi benda tu datang salah pada kita. Sebab tu kahwin 2, 3, 4 declare lah. Kan? Supaya bila kita meninggal, benda tu akan dapatlah kepada setiap orang. Jadi jangan kita tak berlaku tidak adil ke situ. So, Lainlah kalau orang tak ada suami pencen. dalam kubur tu macam mana? Kena seksa? Pada anak kenalah ada kesan bagi dia. Sebab tindakan dia tu tak betul. Sebab Baik. dia tak ngikut kan. Dalam akta pencen dia menyatakan patut kena declare lah. Sebab itu kira waris isteri dia. Macam tu lah. Tapi anak tak ada pencen, Ustaz. Tu betul dah sebut tadi kecuali tak ada pencen. Cuma saya nak sebut tentang isu pencen tadi. Kalau kita tengok awam, kalau dia khidmat dan tempoh tertentu, sebelum lepas dia pencen dia akan dapat gratuity. Gratuity sebutan dia. Baik, itu disebut sebagai pusaka, betul Ustaz? Kalau dia meninggal selepas selepas dia pencen. Macam mana kalau dia contohnya sebulan sebelum dia pencen, dia mati. Lepas tu dia akan dapat juga imbuhan daripada pihak kerajaan. Itu disebut pusaka atau bukan? Okey. Kelayakan dia dapat. Okey, dia punya imbuhan dia tu, dia patut dapat dari segi kelayakan dia ialah bila dia pencen. Cuma teknikal proses nak dapat tu. Kan nak dapat tu ambil masa. So pada saya sebenarnya duit tu adalah pusaka. Cuma sebab masuk lambat. Kan? Datang lambat sedangkan dia dah berhak sebaik dia pencen. Dia macam ni, gambaran dia macam pencen juga. Orang ni dia pencen katalah bulan 12 dia pencen. Okey, bulan 1, bulan 2 patut dia dah terima pencen tu. Tapi proses tu dia tak buat. Saya bantu pensyarah mana? UAE ke apa semua. Setahun baru pencen dia masuk. Dia mati lepas pencen 3 bulan dia dah mati dah. Setahun baru pencen dia masuk. Lepas pada tu, jadi tempoh yang patut dia dapat tu itu pusaka. Semasa dia masih hidup tu. Kan? Dalam masa yang 2-3 bulan yang ada tu, yang tu adalah pusaka. Kan? Yang selebih tu lepas pada tarikh dia meninggal tu, itu adalah kembali kepada yang menerima lah. Sama juga dengan imbuhan tadi. Kan? Kita tengok kepada bila sepatutnya dia dapat benda tu. Itu pertama. Tapi walaupun ada khilaf juga, ada orang tak setuju. Sebab dia kata duit tu datang kemudian. Pencen terbitan. Ya. Nisbah 2, 2-1. Betul lah. Dia pencen terbitan dengan ganjaran terbitan tu biasa macam mana tak? Sama lah kan? Dia istilah yang sama. Ya. Okey Ustaz. Okey. Tadi anda cerita tentang isu bahagi sama rata tu kan. Kalau memang orang nak buat juga bagi sama rata, dari sudut hukumnya macam mana Ustaz? Dari sudut hukum. Pandangan Ustaz lah, saya tahu Ustaz agak keras isu ni tak? Pandangan. Cuba kita sedar tentang sama rata ni. Okey, pembahagian sama rata. Okey. Nak juga bahagi sama rata. Dah kita dah sebut tadi, sama rata ni kalau kena dengan kaedah dia tak bercanggah dengan syariat, dia tak bercanggah dengan hukum faraid. Tapi syarat dia tu, ingat syarat lah. Takharus ni, dia ada 2 syarat. Syarat yang pertama, semua waris wajib tahu hak faraid masing-masing. Wajib tahu. Kan? Jadi kena carilah. Kena tahulah hak tu dulu. Dan tahu hak ni tuan-tuan, nak sebut, dia bukan setakat tahu hak bahagian je. Isteri 1/8. Kena cerita ke dia. Dia tak nampak 1/8 ni. Ramai orang tanya 1/8 tu banyak mana? Kan? 1/2 tu banyak mana? Kan? Kalau pekat kita hak biasa dengan matematik tu, kira lekeh sangatlah 1/2 tapi dia tak boleh. Kan? Jadi kita kena bagi tahu. Kan? Jadi kena cerita 1/8 sekian. Kalau tanah sekian, bagi jelas, tidak ada yang tersembunyi, telus. Okey, tu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, waris yang nak bersetuju ni kena waris yang baligh dan berakal. Cukup umur dan juga berakal. Jadi sekarang ni kalau lengkap syarat tadi, nak berlaku pembahagian sama rata, so tak ada masalah lah. Maknanya masing-masing waris redha. Dan kita kena faham dan minta orang perempuan terutamanya faham, apabila lelaki bersetuju untuk
berlakunya pembahagian secara muafakat sama rata, bermakna lelaki ni dengan kasih sayang dan redha telus dia sudi untuk berkongsi bahagian dia kepada adik-adik perempuan. So di situ berlaku konsep hibah tu. Konsep hibah berlaku di situ, kan? Okey, jadi persoalan tadi, kalau kata sama rata tu berlaku dengan cara yang betul, kita kata senang patuh syariah lah, so pada saya tak ada masalah. Tetapi jangan berlaku secara salah, dipaksa. Kan? Ikut mak. Mak nak sama rata semua. Anak-anak pun diam, tak kata apa. Kan? Di situ yang kita kata salah tu. Salah pertama atas mak lah. Okay, sebab tu ada pendapat sebut macam ni. Dia kata kalau ada waris tak setuju sama rata, semua kena kembali pada faraid. Tak betul juga. Sebab tu hak masing-masing. Kalau kata ada anak 10 orang, kan, dalam ramai-ramai 10 orang tu ada seorang tak setuju sama rata. Dah masing-masing dah tahu, dah faham, dah bentang, dia pun boleh untuk menyatakan persetujuan. Dia kata saya tak setuju. Saya nak hak faraid saya, kan. Dia mungkin bacalah, dia susah ke apa ke, dia banyak tanggungan ke dan sebagainya. Dia kata dia nak hak faraid. So apa yang berlaku? Dia terima faraid dia tu, dia seorang. Yang baki 9 orang lagi tu kembalilah kepada yang muafakat tadi. Kan? Dia kata tak apa, yang kita 9 orang kita bagi sama rata. Seorang nak. Tapi kita tengok dalam masyarakat kita dia jadi macam ni. Yang seorang tu teruk kena. Kesian ke dia tak? Yang seorang tu teruk kena ni, ginilah apa padahal dia tuntut tu hak yang Allah bagi pada dia. So dia tak salah pun sebenarnya. Wallah. Dalam isu wasiat, siap sebelum saya pergi kepada penonton. Dalam isu wasiat, bila waktu kita buat wasiat, patutnya la wasiyata li warisin, tidak ada wasiat pada ahli waris, tapi ayah tu sebab terpengaruh dengan sinetron TV3 dan sebagainya, dia pun buat juga. Dia kata kalau abah mati, tanah ni dapat kat kamu, yang ni dapat kat kamu, semua setuju waktu tu. Semua setuju, anak-anak setuju, walaupun wasiat tak perlu persetujuan waktu buat. Yeah. Tapi selepas ayah mati, lain pula cerita dia. Apakah hukum kepada anak yang tidak ikut persetujuan asal tu? Adakah dia bersalah ataupun macam mana statusnya? Okey, terima kasih. Tak ada soalan mudah sikit ya. Tanya payah-payah. Tak mari jawapan ni. Okey, tuan-tuan. Okey, berkait dengan persoalan wasiat. Saya jawab setakat apa yang saya faham lah, kan, senang tuan-tuan. Okey. So ayah dah wasiat. Okey, senang cerita macam ni lah. Dia dah wasiat kepada waris, dah bagi ni tanah ataupun wasiat sama rata dan sebagainya. Kemudian ayah ni nak punya kemah dia tu, dia suruh anak tu semua buat akaun sumpah belaka, setuju. Mana kemah tu? Kan, ayah nak semua orang sign akaun sumpah ni bersetuju. Kan, memang anak bukan paksa lah, maksudnya anak ni setuju dan persetujuan tu dinyatakan dalam perjanjian tu setuju. Bahawa ayah ni mewasiatkan harta ni gini. Wasiat pada waris. Okey. Wasiat ni tuan-tuan, dia tak berlaku masa hidup. Wasiat, sebut je wasiat, dia berlaku lepas mati. So hukum dia apa-apa pun balik selepas kematian. Okey, selepas mati balik semula kepada waris tadi. Macam mana? Kan, ayah dah wasiat macam yang tertulis itu dan semua kita dah setuju, akaun sumpah dah ada. Kan, kalau semua setuju, so beres ya. Jalan macam biasalah tu. Kan, setuju dengan faham konsep takharuh dan sebagainya. Tapi tiba-tiba bantah. So persoalan dia, apa hukum atas orang yang bantah tu? Okey, kalau ada yang bantah atas sebab-sebab tertentu bantah, dia nak kembali pada faraid, so dia berhak atas faraid. Dia masih tetap berhak atas faraid sebab wasiat tadi dia diambil kira selepas kematian. Cuma soalnya dia yang membantah tu, penilaiannya pada saya ialah dia bersalah dari sudut melanggar perjanjian. So dosa dia langgar perjanjian, tapi tidak menafikan hak dia atas harta pusaka tadi. So dia boleh tuntut, kalau dia lelaki dia tuntut 2 bahagian. Cumanya dia langgar janji. So dosa dia, kesalahan dia atas sebab melanggar perjanjian. Tuan-tuan, langgar perjanjian ni besar dia punya kesan dia. Kita jangan ambil mudah. Dia sedia, dia kecam lah. Iyalah. Perjanjian ni langgar perjanjian besar. Manusia yang berjanji masa hidup ni, dia tak tunai janji, besar tuan-tuan. Dia punya kesalahan dia. Tapi hak faraid dia tak dapat. Wallahualam. Bagi orang tua dalam kubur tu macam Ustaz? Sebab ada orang tanya kau ni, adakah terseksa sebab waris tak ikut wasiat dia? Ada kena-mengena tak? Tak ada kena-mengena. Tak ada. Tak ada benda dah. Yang dia tu dah selesai dah, sebab dia buat pun peringkat awal hari tu pun dia faham. Kan? Anak dia pun faham. Kan? Benda tu dah berlaku, perjanjian dah cantik dah. Cuma anak dia tak nak apa ni laksanakan tu je. Okey, last soalan saya last. Contoh seorang last ni Zin anak tu. Okey.
Ah. Ya, ya, ya. Ya, ya. Okey. Balik civil. Saya pun nak jawab tadi. Dia pergi dah pun tahu civil. Okey. Dari segi syariah memang tak lepas lah. Sebab dia melibat wasiat pada waris. Daripada civil tu boleh jadilah bawa civil sebab dia nanti, sebab kalau akuan dengan lawyer, dengan sumpah dan sebagainya kan, itu di peringkat civil lah. Tapi pada saya, di peringkat civil pun, kalau dibawa ke civil, dia tak boleh nak melanggar dari segi syarak tadi juga. Pertembungan pasti akan berlaku di situ. Kan? Jadi nak patah balik kepada pembagian sama rata pun, saya nampak dia takkan berlaku. Cuma boleh bawa tu boleh bawa lah, tapi saya tak boleh nak komen lah sejauh mana benda tu boleh pergi lebih jauh. Kalau ada rakan-rakan yang terlibat boleh share, insyaAllah kita boleh kongsi lah. Wallahualam. Baik Ustaz. Seorang tu dia berzina. Dia dapat seorang anak. Dapat seorang anak. Pegang. Okay. Anak patah sekali. Seorang tu dia berzina. Kemudian dia dapat seorang anak. Anak zina. Perempuan tu dapat anak zina seorang. Anak tidak sah taraf. Kemudian dia kahwin. Bila dia kahwin, dia mati. Perempuan tu mati. Jadi berapa yang lelaki tu dapat Ustaz? Boleh tak? Adakah dikira anak pun nisbah sebagai anak, dia akan dapat 1/4 ataupun 1/2 juga? Sebab tu anak tidak sah taraf. Macam mana? Okey. Soalan susah, dia tak beritahu awal tadi, kita boleh semak dulu. Baik, okey tuan-tuan. Okey, berzina. So perempuan ni melahirkan anak. Dari segi status anak, dia adalah anak kepada mak dia. Kan? Dia nasab berhubung dengan mak. Okey, dan mak anak tu adalah anak kepada si ibu, ibu tu adalah mak kandung kepada anak tadi. Kan? Dari segi nasab, dia orang tak ada putus di situ. So masih lagi nasab. Maksud kalau mak meninggal, anak tu waris. Kalau anak tu meninggal, mak tu waris. Ikut qada faraid. Jadi sekarang dalam situasi ni, apabila si isteri tu meninggal, yang suami tadi tu bukan ayah lah kepada anak tadi. Walaupun dia tu bapa biologi ke apa pun. Okey, atas faktor tadi. Jadi, bila isteri tu meninggal, isu sekarang ni isteri tu ada anak tak? Ada anak lah. So, bila isteri tu ada anak, maka suami dia dapat bahagian faraid 1/4. Sebab atas faktor dia ada anak, dan anak tu memang nasab dia. Memang nasab. Kecuali kalau anak tu tak kena mengena dengan dia, tu cerita lain lah. Anak angkat ke anak tiri sebagainya, so yang tu tak sangkut. Okey, dan anak dia tu selesai yang tu. Okey, alhamdulillah. Clear dah tu gambar yang bertanya tu. Jadi satu soalan dalam grup ni, dia kata boleh tak suami nak hibahkan segala harta dia dengan mengatakan kalau saya mati, saya hibahkan segala harta kepada isteri. Jadi mungkin dia confuse tentang wasiat, tentang hibah bersyarat. Ni isu hibah Ustaz. Hibah bersyarat dengan hibah mutlak. Mal farqu bainahuma? Apa perbezaan dua tu? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Baik. Suami nak hibahkan semua harta pada isteri. Tapi syarat selepas dia mati. Okey. Okey, yang pertama macam inilah. Okey, kita sebut dari segi beza hibah dengan wasiat. Hibah ni pemberian masa hidup. So dia ada rukun dia ada akad dia. So bagi masa hidup lah. So dia dapat masa hidup. Okey, tu tarikh asal hibah. Wasiat ni ialah pemberian selepas mati. Dia berbentuk pesanan dan dia berlaku selepas mati. Okay, sekarang ni yang banyak berlaku, dan saya jumpa banyak dokumen-dokumen yang tak clear, ialah ataupun akuan sumpah yang berlaku ialah selepas mati. Dia kata kalau saya mati, saya hibahkan semua harta saya kepada isteri. Dia tak jadi hibah. Walaupun dia sebut dengan kalimah hibah. Sebab dia kait dengan mati. So dia jadi wasiat. Wasiat tu adalah wasiat kepada waris. So wasiat kepada waris ni tertakluk kepada persetujuan waris-waris lain. Kalau dia sebut tu kepada anak angkat, dia jadi wasiat kepada bukan waris pula. Dia tengok kategori tu. Okey, jadi itu yang pertama. Yang keduanya, so dia tak jadi hibah lah tu sebab dia kait kalau mati. Okey. Kalaulah dia hibah tu masa hidup, kan? Dia hibah betul-betul kepada isteri itu, sama ada secara pindah milik atau secara berdokumen, maka itu adalah hibah kepada isteri lah. Cuma beza dia, dalam kategori kita sekarang ni, dia ada dua bentuk hibah. Yang agak familiar, iaitu hibah mutlak dan hibah bersyarat. Hibah mutlak tu yang tukar nama tu mutlak lah. Ataupun dalam bentuk dokumen tapi dia tak kait dengan syarat. Dia hibah tu tetap mutlak. Mutlak lah. Jadi kalau isteri tu nak tuntut hibah tu ke mahkamah sebagainya masa hidup pun dia boleh tuntut. Okay, yang hibah bersyarat ni sebenarnya dalam mazhab Syafi'i kita, hibah bersyarat ni, syarat ni batal. Syarat ni tak boleh pakai. Walaupun ada pandangan lain lah, banyaklah pendapat-pendapat ulama ni kan. Masuk bila syarat batal, hibah tu berlaku. Hibah tu berlaku kepada isteri tadi. Suami kata,
Tapi nak bezakan hibah bersyarat dengan wasiat tadi, dia beza macam ni. Okey, hibah tu dibuat. Hibah tu dibuat, makna ada akad, lengkap, rukun dan semuanya lengkap. Cumanya dia ada satu perjanjian antara suami dengan isteri itu, bahawa hibah yang dia buat ni semasa dia masih hidup, dia nak manfaatkan lagi harta tu. Faham tak tuan-tuan? Jadi akad semua dah lengkap dah, isteri tu dah terima dah. Jadi kita tengok di sini, syarat-syarat dia kalau tengok pada Fatwa Negeri Selangor, hibah bersyarat ni diterima pakai sekiranya isteri yang terima tadi bersetuju dengan syarat tu. Dia bersetuju dengan syarat tu. Tapi kalau dia tak setuju, suami tadi tak jadi bagi, tak setuju. Kan? Tapi kalau suami jadi nak bagi juga, dan isteri kata, abang kalau nak bagi jangan tak syarat lah. Bagi betul lah. Kan? Suami kata tak apa, bagi betul. Bagi betul lah. Tapi kalau kait dengan syarat, yang disebut di situ ialah kalau isteri tu bersetuju dengan syarat tu, so benda tu berjalan. Kan? Itu kaitan dengan hibah bersyarat. Sebab dalam mazhab Syafi'i, hibah bersyarat ni syarat batal dan hibah tu jadi milik penerima hibah. Sebab tu tuan-tuan saya tengok dalam situasi takaful. Kita tengok kan, ada orang dia hibah takaful. Dia kata buatlah hibah takaful. Hibah takaful ialah nanti akan digunakan untuk bayar hutang. Kan? Bayar hutang dia dengan hibah takaful ni. So tuan-tuan, syarat tu tak boleh pakai. Hibah takaful tu hibah lah. Kan? Walaupun hibah takaful ni hibah bersyarat juga, tapi syarat yang dia buat tu tak boleh pakai. Jadi kalau dia meninggal, isteri yang dapat hibah takaful tadi terpulang pada dia lah. Kalau dia rasa sayang, dia kasih, dia nak bayar hutang tu, dia bayar. Kan? Kalau dia tak nak bayar contohnya, dia berdosa tak? Tak ada kena-mengena di situ. Kecuali kalau dia berjanji, tak apa bang, ni perjanjian saya, abang hibah takaful ke saya, kan, saya bayar hutang abang. Tak bayar juga, dosa atas perjanjian tadi lah pula. Macam itulah. Wallahu a'lam. Ada soalan ke daripada penonton? Daripada sidang dewan? Ya. InsyaAllah. Okey.